Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke video unboxing kita. Saya jarang buat FaceTime macam ni. Sebab apa? Sebab kamera saya tak cantik. Minta maaf lah nah. Takat ni saja kamera yang saya ada. Kalau nak sponsor, mai Roger kita kat belakang. Mai jemput kita macam nak buat satu video. Malam ni, dalam video ni kita nak buat satu benda. Petang tadi saya dapat satu kotak ni. Kotak ni boleh tahan berat lah juga. Dia macam tak berapa berat tapi bagi saya besar lah. Bila saya tengok belakang, dia kata kat sini headphone. Nampak macam headphone, tapi rupanya dia typo. Ni earphone, bukan headphone. Biasalah Chi-Fi kan. So, saya pun first time dengar nama brand ni. Brand ni nama dia CCZ. CCZ ni adalah brand baru dalam Chi-Fi punya company kita ada. Apa CCA, KZ, KB, Ear. Segala-galanya kita dah boleh sebut macam-macam lah ni. Dah macam cendawan tumbuh selepas hujan dah. Ini pun adalah salah satu cendawan yang tumbuh selepas ribut baru-baru ni. Lepas tu macam-macam lah keluar. Kat tangan saya kita ada CCZ Plum. Saya tak tahu nak sebut Plum ke Plum ke apa. Kalau plum dia dah jadi buah plum. Ejaan dia PLUME. Apa yang saya nampak kat sini dia tulis 1DD 4 balance amateur hybrid lagi. So apa yang kita nak buat dalam video ni, hampa semua akan bersama-sama saya. Kita akan sama-sama buka benda ni. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni. Bunyi tu memanglah bunyi juga. Earphone semua bunyi kan. Yang pentingnya saya nak tahu kotak yang macam ni dengan harga yang macam ni ada apa yang kita dapat dalam ni. Dia ada bagi manual book ke? Dia ada bagi perencah sup ke? Dia ada bagi ear tips yang extra ke? Apa kalau ya, apa ear tip extra dia dan apa kabel dia? Saya dengar kata kabel dia cantik. Lepas tu apa lagi yang saya nak tengok? Kita bila dah buka unboxing macam ni, kita nak tengok dia punya presentation dia tu. Macam saya kata tadi, bunyi memang bunyi dah. Cuma kita nak tahu dia punya aksesori. Dia punya aksesori dia apa lagi yang dia bagi. Apa ngam ketok dengan harga dia. Dan saya dengar kata harga dia sehingga 200 USD. Kalau harga Malaysia dalam 800 ke atas. Tanpa membuangkan masa lagi, jomlah kita sama-sama koyak benda ni. Kita buka ni semua masih duk seal lagi tau ni. Dalam ni mesti bau China ya. Kalau ada coronavirus, dalam ni mesti ada sekali coronavirus. Jom kita buka lah. Tunggu lagi, betul tak? Jom. Cantik lah geng. Saya dah berjaya buka dia keluar daripada kotak tu tadi. Dia punya cover dia. Dia macam paper board sikit lah yang tebal tu kan. So dia jenis buka macam ni. Tu dia. Tu dia. Ni mercik ni. Ni adalah first time saya nak tengok bentuk earphone ni. Kat bahagian atas ni dia macam protection lah. Dia lembut. Dia foam yang lembut tu. Kita ada 5 pasang ear tips. Semua color lain-lain. Kat sini kita nampak color merah, color hitam, color putih. Ni color saya rasa biru ni. Lepas tu ni dia macam kuning. Lepas tu kita boleh angkat dia. Sebab dia ada bagi tali macam ni. Apa lagi? Kita angkat dia. Dan apa yang kita nampak dekat bawah ni, ada 2-3 benda. Dia bagi pun buku manual. Macam biasalah, dia mesti ada satu belah bahagian bahasa Cina, ada belah bahagian sebelah lagi bahagian English. Dia tulis instruction for CCZ earphone. Cara nak pakai earphone, dia ajar cara nak pakai. Lepas tu tak ada apa. Semua standard je. Okey, nampak tu. Dia punya presentation ni agak eksklusif lah. Macam besar lah, macam kita beli jam. Kan dia duduk kotak macam ni juga. Semua geng-geng Chi-Fi lah ni semua bagi kat kita bag yang macam ni. Mungkin dia dapat murah kot kan. 1 sen ke 2 sen ke. Kat sini dia bagi satu lagi kotak aksesori. Kotak dia bentuk macam ni. Saya suka design dia. Background dia hitam. Lepas tu dia ada wording warna gold. Lepas tu in Chinese. Lepas tu ada English. Dalam ni I have no idea apa benda. Jom kita buka. Okay, inilah kabel dia. Dan kita akan tengok kabel dia. Macam mana dia muatkan kabel dalam tu pun saya pun tak faham kenapa dia muatkan kabel dalam tu. Lepas tu kita tengok dalam ni. Ni saya rasa dia punya nama brand kot, CCZ dia. Saya duk rasa ada 3 ke 4 dah benda ni dalam rumah ni. Yang ni kain untuk lap peluh. Kain untuk lap. Sebab dia punya IEM kan jenis macam orang kata apa, berkilat tu. Confirm fingerprint magnet ni. Maksud fingerprint magnet tu setiap kali kita pegang ni mesti orang kata apa, melekat fingerprint. Sebab tu dia bagi kain. Dia bagi kain so kita lap.
Yang ni dia bagi 2.5. Yang ni kalau tak salah saya dia bagi 2.5 to 3.5. Oh, saya rasa dah jadi trend lah. Semua memang kena bagi adapter lah buat masalah ni. Semua kebanyakan IEM lah semua dah main dengan adapter. Yang ini pula kita ada 2.5 to 4.4. Tak nampak macam murah lah. Rasa macam berat juga. Okay, nice. So kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ni saya sure dah tak ada apa lah. Kosong lah. Hampa boleh tengok sendiri. Memang dah kosong lah. Jadi ni dia lah yang kita dapat. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 pasang ear tip. Dan dalam ni tak silap saya ada lagi ear tip dalam 1, 2 pasang lagi dalam ni. So 5, 6, 7 pasang ear tip. Dekat sini nasib baik dia dah pakai pre-install dah. Okay, ni adalah pandang pertama. Saya macam kecewa sikit sebenarnya. Saya ingatkan dia macam IEM yang berat. Nampak macam berat tau. Tapi sebenarnya dia tak berat mana pun. Dia macam... Saya mula-mula tak rasa dia ni macam besi. Tapi bila lepas saya ketuk, bunyi macam aluminium. Saya rasa body dia ni aluminium. Yang tengah ni dia macam nak nampak macam open, tapi tak open sangat tau. Ada logo, lepas tu dia ada bentuk macam ni, bentuk macam muka separuh ni. Yang lain bersinak-sinak. Kita ada nampak dah lubang angin ni, air vents. Kita ada nampak air vents. Dia lubang nak bagi masuk angin. Sebab kita ada dynamic driver kat dalam. Dynamic driver tak boleh kalau tak ada angin. So kita kena ada lubang angin ataupun air vents. Dia punya nozzle nampak macam murah. Dan dia punya grill ni pun nampak macam boleh tercabut je. Dia menggunakan 2 pin. Kalau saya guna kabel KBE Belief, dia akan jadi macam tu. Jom kita tengok blok kabel dia. Kabel yang kita buka tadi. Ni dia kabel dia. Macam biasa kita akan tengok daripada bawah sampai ke tengah dan sampai ke atas. Ini dia punya orang kata apa, Y splitter. Y splitter dia ni dia pakai carbon yang macam biasa. Satu gu tau, satu pair lah dengan dia punya adapter ni. Lepas tu dia punya chin slider kat atas ni. Kabel ni memang sangat cantik. Dia macam ni tau, orang panggil apa, getah seluar sukan tau. Getah seluar sukan. Saya rasa macam saya pegang getah seluar sukan, padahal ni adalah kabel kabel IEM yang mahal pula tu. Ni chin slider dia sangat shock. Chin slider ni rasa sangat shock bila kita tarik dekat kabel ni, sebab saya rasa memang terlalu lembut. Okey, saya tak shock sebab ada benda ni. Ear hook dia ada memori, nampak? Dia akan auto balik jadi ke situ. So dekat kabel ni, benda yang saya suka adalah dia punya coating dia ni. Coating dia ni, dia punya fabric dia punya Y splitter ni boleh lah tak terlalu berat sangat. Yang saya suka ni, paling saya puas hati dah chin slider dia. Chin slider dia kita tarik macam tu, tak ada sangkut-sangkut kan. Kita terus tarik je sampai bawah. Memang rasa macam puas hati betul. Plug dia pun kita nampak something else. Thank you sebab dia ada tulis right dan left. Jom kita try pakai kan dia. Nozzle dia ni antara yang jenis besar juga. Besar, lebar dan pendek Ini nozzle yang kalau saya tengok macam ni, saya kata nozzle dia ni basic Kalau V-shape memang nozzle dia punya orang kata apa, dia punya sub base dan dia punya mid base dia rasa. Jadi itu dia tadi, kita dah buka dah. Kita dah buat unboxing untuk IEM ni. Saya janji kita akan dengar lagi brand ni. Dia akan keluarkan lagi 2-3 jenis lagi IEM. Sama ada single dynamic ataupun single balance amateur. Sebab yang ni dia bawa keluar hybrid dah. Okay, so sekarang masanya adalah untuk saya dengar. Saya akan dengar dalam satu lagu dan saya akan bagi tahu bunyi dia macam mana. Okey geng, lepas saya buat unboxing tu, ni saya pakai kat telinga, lepas tu saya cucuk 4.4, saya cucuk dekat depth saya. Dia punya sound Masya Allah begitu, orang kata apa, warm sangat. Dia punya tone adalah tone dia kalau telinga saya sebut neutral warm tone lah. Sebab dia macam British punya sound. Kalau dia macam agresif, saya memang takkan bawa pakai tidur. Yang ni masalahnya saya bawa pakai tidur. That means telinga saya boleh terima dia punya warmness. Dia punya orang kata apa, suam punya sound dia macam tu. Ini adalah sebuah sound yang tak akan memenatkan telinga. Tapi bila dia terlalu smooth sangat, dia juga lag, orang kata apa, agresif. Dia lag attack. Lepas tu dia lacking macam-macam. Macam orang kata apa,
sound tu tak lively, bukan bersinar-sinar, dia bukan eye sinar, dia bukan merecik sangat, tapi dia punya detail merecik. Sebab tu dia ada sampai 4 balance amateur kat dalam ni. Jadi dia punya sound signature tu macam, bila saya dengar dia punya bass frequency, low frequency, mid frequency dan high frequency, dia tak ada yang elevated kat situ. Tengok saya automatic detect benda tu as a neutral lah, dan tone dia adalah warm. Sebab dia high frequency, saya rasa dia macam ada roll off sikit. Itulah dia punya sound signature takat out of the box. Saya dengar sikit je semalam, lepas tu rasa macam wih sedap ah, tahu-tahu terbaring, lepas tu tidur. Dia punya presentation dia, sound stage dia semua benda bunyi dekat dengan kita tau. Okey, betul-betul dekat. Maksudnya kalau macam, dan kalau ni telinga, ni kepala kita, dia punya speaker tu betul-betul duduk sebelah je. Speaker tu betul-betul duduk kat sebelah. Dia bukan speaker kat sini. Dia bukan macam tu. Dia betul-betul speaker dekat dengan kita. Kalau saya akan rasa macam sound yang dekat. Sound yang dekat macam ni boleh lah. Orang selalu kata sound dia macam dalam studio. Macam tu lah. Sound dia close. Okay, dia punya low frequency dia laju, tapi dia punya sub bass tak terlalu deep. Dia macam, walaupun saya menggunakan source yang bassy, lagu yang betul-betul ada sub bass, dia punya sub bass masih lagi tak keluar. So baik pendapat saya, dia bukanlah sebuah IEM yang bassy ataupun elevated dekat bahagian bass. Tak ada. Sebab tu saya kata tadi dia neutral saja. Bass dia laju, cukup detail, ada clarity, ada good quantity. Cuma sub bass dia tak laju saja. Dia punya vokal lelaki pun, as far saya dengar ni, vokal lelaki dia saya boleh terima lah, tak ada komplain. Dan dia punya mid range, bagi saya tak terlalu recess, sebab saya boleh dengar banyak instrumen dengan jelas tanpa hilang bunyi organik dia. Bagus juga sound instrumen pun saya boleh dengar dengan jelas. Semua neutral saja. Tapi memang cukup detail lah. Mungkin dia pakai balance amateur dekat bahagian mid range tu, jadi bunyi piano bunyi macam piano, bunyi cello bunyi macam cello. Banyak lagi instrumen yang saya dengar. Dia punya high frequency ada sedikit roll off kat sini. Kepada siapa yang minat sound yang agresif, yang orang kata apa, lively, engaging, dia macam kurang enak sikit lah kalau dengar benda ni, sebab dia punya high frequency ada roll off sikit. Okey, dari segi orang kata fitting pula, mula-mula saya pakai dia punya stock ear tip tu, stock ear tip yang hitam tu. Saya pun dah tak tahu duduk kat mana, sebab saya lepas saya buka tu mungkin jatuh bawah katil ke apa, nanti saya cari balik, no worries. Mula-mula dia punya seal tu okey, tak ada masalah, tapi dia punya, saya rasa macam dia tak boleh nak masuk habis dalam telinga saya tau. So saya buka pakai orang kata apa ni, JVC spiral dot. Lepas pada tu memang automatic, saya rasa macam seal memang ngam masuk kat telinga, sebab nozzle dia pendek-pendek macam ni. So kalau pakai JVC spiral dot ni memang ngam sangat lah kat telinga saya. Lepas tu saya dah juga try apa ear tip yang mereka bagi sampai 5 ni, tapi tak apa nak sesuai sangat, sebab dia punya size macam tak ngam dengan telinga saya. Lepas tu bila pakai ear tip yang mereka bagi ni, dia punya bass terlalu kuat sangat, saya tak boleh nak terima. Bila saya pakai yang JVC spiral dot tu, itu just nice sajalah. So saya prefer JVC spiral dot lah as for now, sebab benda pun saya baru je dengar, tak habis dengar sampai ke hujung lagi, baru sikit-sikit. Okay lah, for the price, saya tak rasa dia lebih berbaloi daripada KB Ear Belief. KB Ear Belief ni harga dia dalam 600 lebih, single dynamic driver. Dia bawa signature yang sama. Sound signature dia pun ni lebih kurang saja, warm, detail sound, tapi detail lebih lagi dekat CCZ ni. Cuma saya tak suka dia ada macam sikit sibilance dekat upper mid range, shouty sikit. Based on track lah, kalau track tu okey je. Dari segi harga, saya kata tadi lagi berbaloi kalau saya beli KBA Belief lah. Dekat harga price range macam ni, dia punya hybrid, saya tak boleh nak recommend kat siapa-siapa lagi lah. Dengan harga dan sound yang macam ni, mungkin saya kena dengar lama sikit ke, mungkin saya punya source tak betul ke, kena pakai dekat tempat lain ke. Lepas ni saya akan try lagi kat tempat lain, mungkin saya punya depth tu tak sedap ke kan, player saya murah ke. Saya ada try juga dekat i5 Zen Deck, so far dia lebih detail lagi lah daripada saya punya depth. Saya punya depth tu dia bassy sikit. Okay gang, thank you sebab tengok video ni sampai habis. Nanti saya akan letak link kat mana hampa nak beli. Mana tahu hampa berminat betul benda-benda kelemah macam ni kan. Mana tahu aku hampa nak apa, memang collector, hampa berjenis berminat dengan benda yang color gold yang macam ni.
Easy on the eyes juga ni. Memang cantik sebenarnya. Saya tak nafikan design dia ni memang cantik. Color dia pun memang cantik. Cuma dia punya sound bukanlah yang terbaik lah dengan harga yang macam ni. Harga dia dah 800 lebih. So kalau hampa berbaloi, hampa rasa baloi nak beli, hampa boleh lah beli. Dia punya fit pun bagi saya terlalu bulky sangat, besar sangat saiz dia ni. Kalau hampa nak beli, nanti hampa tengok kat link kat bawah, saya akan letak kat mana nak beli. Dan kepada siapa yang belum like lagi video ni, tolong tekan like. Terima kasih. Kepada yang dah lama duduk follow saya punya channel ni tapi belum tekan subscribe lagi, relax, take your time. Kalau hampa rasa free, nanti hampa boleh tekan subscribe. Kita tak kalut pergi mana pun. InsyaAllah nanti saya akan datang lagi dengan video-video yang akan datang lah. So kita jumpa lagi dekat video-video lain. Assalamualaikum. Calo.